forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Hadi Awang di Parlimen tadi. Hadi tak akan bayar denda, rela masuk penjara. Saya baca detail sikit. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata dia akan memilih masuk penjara daripada membayar denda jika disabit bersalah dalam kes mahkamah yang mungkin dihadapinya. Katanya, wang denda itu lebih baik kita selalu kepada pasti Badan Didikan Awal Kanak-kanak yang diperkenalkan PAS. Tak tahulah sama ada hukum penjara atau denda, tapi saya pilih penjara. Okey, kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Orang bercakap, saya katakan sepatutnya gunakanlah masa dalam Dewan Rakyat berbincang untuk kebaikan rakyat. Bukan untuk diri sendiri. Tiba-tiba Presiden PAS, dia pula menyatakan bahawa dia telah pun disoal siasat berhubung dengan kenyataan beliau dalam majlis pengampunan. Masih lagi nak menyindir. Katanya dia telah disoal siasat, bahawa kalaulah dia dibicarakan, kalau kalah kes, dia kata dia lebih rela masuk penjara daripada membayar denda. Kamu nak tunjuk kamu hero. Itu persoalan kamu lah, bukan gunakan pentas dalam parlimen. Apakah ini nak mengugut kerajaan, mengugut mahkamah? Kalau hukum saya rela masuk penjara. Kalau masuk penjara nanti mungkinlah warga pengikutnya mungkin bangkit menentang dan sebagainya. Apakah ini saya? Aduhai. Ini keadaan saya letih lah. Dan dia bercakap soal tentang, dia kata tak ada dalam Islam. Ini saya melihat, saya haraplah agar ahli parlimen dapat dia sebenarnya tadi bila bercakap begitu saya terkejut. Kerana dia boleh dibawa ataupun didakwa di bawah akta membohongi parlimen. Bila dia mengatakan tidak ada dalam Islam sebarang pendakwaan boleh ditarik balik. Tak ada katanya. Sedangkan saudara, di bawah enactment tahun 2003, enactment Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor. Sebab itu bercakap biar betul, jangan mengelirukan Dewan. Tuan Haji, saya hilang hormat. Saya ini kalau ahli parlimen bijak, besok dia akan bercakap, dia akan bertanya. Apakah beliau sedar, apakah beliau mahu mengelirukan Dewan? Kerana di bawah enactment tahun 2003, enactment Tata Cara Jenayah Selangor. Bahagian 5 itu proceeding dalaman pendakwaan. Bab 5, peruntukan am tentang perbicaraan. Ini ada saya. Seksyen 103. Pendakwa bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat. Macam juga yang dikatakan Peguam Negara boleh menghentikan proceeding. Tapi yang ini dia tulis itu Seksyen 103. Enactment Tata Cara Jenayah Syariah dalam Negeri Selangor. Bab 103, pendakwa bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat. Dalam kurungan 1, pada mana-mana peringkat apa-apa perbicaraan sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkannya patut. Hanya bila difikirkan patut, memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu. Dan sesudah itu, semua proceeding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah. Dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan. Ini enactment Tata Cara Jenayah Syariah, saudara. Bab 2, pelepasan demikian tidaklah terjumlah kepada suatu pembebasan, melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Itu keadaannya. Jadi bila dia kata tak ada dalam Islam, apa hal pula ni? Enactment Tata Cara tentang Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Ini boleh dianggap sebagai mengelirukan Dewan. Saya hairan sebab dia bercakap memanglah dia nak menyindir Presiden UMNO. Saya tahu. Kerana Zahid dilepaskan, tapi tidak dibebaskan oleh mahkamah. Kerana ketua pendakwa raya mengambil keputusan menarik ataupun menghentikan proceeding. Itulah saya nampak dah masuk hari keempat hari ni, lain tak ada daripada awal lagi. Mula-mula dia pembebasan hari Isnin minggu lalu. Sepanjang minggu saya, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, masing-masing bercakap soal itu. Buruk sangatlah Presiden saya ni, Presiden UMNO, saudara. Louis Garel, terima kasih Sekutu Mawar Merah untuk saya. Dan
Bil Parlimen bermula bawa usul tergempar lah. Sedangkan banyak kes yang melibatkan mereka pada. Saya tak mau sebut nama lah saudara. Ada pemimpinan mereka yang dihadapkan ke mahkamah, kemudian akhirnya dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Ada. Ini saya dengar pula macam Syed Saddiq. Konon-kononnya ada prima facie. Dia pun sedang berhadapan dengan tuduhan. Dan dia akan menghadapi pembicaraan. Ini saya nampak saudara. Kadang-kadang oleh kerana Datuk Zahid itu Presiden UMNO. Maka inilah yang akan dijadikan sepanjang masa. Sepanjang masa ini akan dijadikan isu saudara. Sedangkan saya, sahabat saya, saudara Izzuddin daripada Setiawangsa, dia kata, suruh Haji Hadi ikut cara Islam, jangan nak mengenaya lagi orang yang dah jatuhkan hukuman DNA. Jadi janganlah kita ini yang kata titah tuanku, jangan mempermainkan hukum, jangan mempermainkan undang-undang, ikut sedap mulut saja. Dia mengarut saudara. Saudara, itu keadaannya. Bila saya baca begitu saya terkejut. Macam mana pula Haji Hadi boleh cakap begitu sedangkan ada dalam undang-undang Mahkamah Syariah Selangor. Itu sekarangnya. Jadi soalnya sekarang ni saya melihat bagaimana ada kalangan ahli parlimen akhirnya menempelak sama sendiri. Bagaimana mereka agak bising hanya kerana selepas Peguam Negara Tan Sri Idris Harun melepaskan tanpa membebaskan Datuk Seri Zahid Hamidi di perbualan atau pembicara mereka di parlimen hari ini saudara. Jadi sekarang ni kena ingat, saya setuju juga pandangan Lee Guok Eng tadi. Dia kata bahawa yang lantik Tan Sri Idrus adalah rejim daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan beliau disambung pula tugasnya, tak ada pula mereka bising. Tapi bila dia mengambil keputusan membebaskan Datuk Zahid, mula buat bising. Bagaimana kes-kes yang lain? Itu keadaannya. Saya bukan nak menegakkan benang benang yang basah saudara, tapi ini realitinya supaya saya rasa sampai bila. Tapi saya yakin inilah yang akan dijadikan sebagai Zahid sentrik dalam menghadapi musim pilihan raya akan datang. Jangan lupa saudara, apabila tahun 2013 isu 1MDB ini didengungkan oleh Ambiga dan berterusan sampailah pilihan raya 2018, inilah isu dijadikan sebagai isu Najib sentrik. Akhirnya UMNO Barisan Nasional tumbang. Jangan lupa saudara, ini juga yang akan mereka lakukan. Kali ini saya nampak isu pembebasan Datuk Seri Zahid ini akan dijadikan sebagai Zahid sentrik. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada ahli-ahli parlimen daripada blok kerajaan yang mencadangkan supaya proceeding jawatan kuasa pilihan khas parlimen itu menyangkuti hak asasi manusia, pilihan raya dan reformasi institusi tersebut memanggil Peguam Negara dan memberi penjelasan berhubung keputusan selepas memberi keputusan melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat secara siaran secara langsung. Saya setuju. Itu yang terbaik. Kita sama-sama dengar. Tapi saya yakinlah saudara, kalau ini dilakukan pun mereka tidak akan bersetuju. Pun akan ada sungutan dan sebagainya. Dan saya bersetuju saudara, kalau boleh macam mana cadangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin mewakili Pakatan Harapan, mewakili UMNO Gombak, mewakili Parlimen Gombak. Dia kata siaran proceeding secara langsung akan membolehkan rakyat mendengar serta memahami isu berkenaan yang kini sudah pun menjadi polemik. Itu benar. Itu cadangan yang baik. Saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Amiruddin Syari supaya proceeding yang akan dilakukan. Katanya proceeding itu dia percaya proses JPKP, Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi institusi wajar diadakan secara live telecast ataupun pendengaran awam yang boleh didengar oleh rakyat kerana ia telah menjadi isu rakyat. Katanya dalam pembahasan hari ini. Jadi berhubung tentang pengasingan peranan Peguam Negara dengan pendakwa raya, Datuk Seri Amiruddin juga selaku Menteri Besar Selangor belum menggesa agar Kerajaan Persekutuan segera melaksanakan agenda terbabit. Beliau selaku Naib Presiden PKR berkata tindakan berkenaan akan dapat mengelak timbulnya polemik seperti yang berlaku sekarang yang membabitkan kes Presiden UMNO. Itu keadaannya saudara. Saya bersetuju pandangan Datuk Seri Amiruddin. Inilah pandangan ahli parlimen yang saya rasa bernas. Apa nak bising-bising sangat? Kenapa nak bercakap? Panggil Peguam Negara berhadapan dengan jawatan kuasa khas ini. Dua-dua Peguam Negara, bukan seorang.
Satu yang melepaskan dan satu pegawai negara sedia ada. Biar dia jawab. Dari segi undang-undang. Kalau mungkin ada di kalangan ahli parlimen yang buta undang-undang. Itu keadaannya, saudara. Saya rasa malam ini, saudara, isu Datuk Zahid ni sudahlah. Kita tunggu jawatan kuasa ini bertemu dengan pegawai negara dan sesuatu yang tuntas akan dapat kita dengar nanti, saudara. Okey, tuan-tuan, komen saya baca detail sikit lagi. Hadi disiasat bawah Akta Sultan dan Akta Komunikasi dan Multimedia kerana berkata kuasa mengampunkan pesalah patut diberikan kepada keluarga mangsa. Menyifatkan amalan sekarang bertentangan dengan Islam. Dia dianggap mempertikaikan kuasa badan itu yang diketuai oleh Sultan di peringkat negeri dan yang di-Pertuan Agong di peringkat pusat. Pemimpin tertinggi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim yang disabit dan bersalah dalam kes liwat dibebaskan daripada penjara selepas gabungan itu menang dalam pilihan raya 2018 selepas mendapat penggambaran penuh diraja. Kes kertas kesihatan terhadap Hadi sudah bersuara kepada Jabatan Peguam Negara pada minggu lepas. Setakat ini belum ada keputusan dibuat sama ada kes itu akan dibuat ke mahkamah atau tidak. Hadi yang juga anggota Parlimen Marang disiasat di bawah Seksyen 4 Akta Sultan dan Seksyen 2-3A Akta Komunikasi dan Multimedia. Bagi kesalahan bawah Seksyen 4 diperlukan denda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Seksyen 2-3 penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan pula memperuntukkan denda tidak lebih RM50,000 penjara atau lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Itulah tuan detail daripada Malaysia kini ni. Okey, mari terus menyokong kajian berbadan dan Pak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.